Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan tentang dasar-dasar negara di Malaysia. Antara dasar-dasar negara di Malaysia ialah dasar sebelum merdeka, dasar selepas merdeka, dasar ekonomi baru, dasar pelajaran kebangsaan, dasar kebudayaan kebangsaan dan wawasan 2020. Baiklah kawan-kawan, marilah kita lihat video ini. Okey, baiklah kawan-kawan. Kita pergi kepada dasar-dasar sebelum merdeka. Dasar-dasar ini dapat dilihat melalui Inggeris telah memperkenalkan dan mengembangkan sistem ekonomi liberal dan dasar pecah pintah. Selain itu, Inggeris juga telah mengamalkan dasar ekonomi ekstraktif. Seterusnya, berlaku juga kepada perubahan sistem ekonomi feudal kepada semi-feudal dan semi-kapitalis. Dan yang terakhir adalah kegiatan ekonomi hanya tertumpu di kawasan yang mempunyai banyak sumber bumi. Seterusnya, kita beralih kepada dasar-dasar selepas kemerdekaan. Kerajaan telah berusaha bagi menyusun kembali pembangunan negara menjadi lebih baik daripada sebelum ini. Usaha ini dilakukan bagi mengatasi pelbagai masalah terutamanya dari segi aspek ekonomi dan politik kesan daripada peninggalan dasar-dasar yang telah diamalkan oleh penjajah sebelum ini. Usaha ini juga dilakukan bagi memastikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setelah negara mengecapi kemerdekaan. Hari ini saya akan menerangkan mengenai Dasar Ekonomi Baharu. Dasar Ekonomi Baharu merupakan satu program sosioekonomi di Malaysia yang diperkenalkan dalam rancangan Malaysia kedua, iaitu antara tahun 1971 hingga 1990. Dasar Ekonomi Baharu ini telah diperkenalkan oleh bekas Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Tun Abdul Razak. Terdapat dua strategi dalam dasar ekonomi baharu. Yang pertama adalah untuk membasmi kemiskinan dan kedua adalah untuk menyusun semula masyarakat. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk membasmi kemiskinan. Terdapat 8 usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Yang pertama adalah mewujudkan peluang-peluang pekerjaan di pelbagai sektor. Yang kedua adalah mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum, kawasan dan wilayah. Yang ketiga, meningkatkan produktiviti dan pendapatan. Yang keempat, memberi peluang berpindah dari sektor yang rendah produktivitinya kepada sektor yang lebih lumayan. Yang kelima, membaiki taraf kualiti dan kehidupan. Yang keenam, mewujudkan suasana pekerjaan yang menggambarkan komposisi kaum. Yang ketujuh, mewujudkan kumpulan perusahaan, perniagaan dan perdagangan bumi putera. Dan akhir sekali adalah memodernkan kehidupan di luar bandar. Usaha kerajaan dalam bidang ekonomi terbahagi kepada 5. Yang pertama, membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian. Yang kedua, menumbuhkan agensi-agensi pembangunan, contohnya MARA, Bank Putra, Kejora dan lain-lain. Yang ketiga, mempertingkatkan pertumbuhan ekonomi keseluruhannya. Yang keempat, meningkatkan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin. Dan yang kelima, menambahkan bahagian rakyat tempatan dalam memegang modal pada stok syarikat dan dalam pertumbuhan ekonomi. Seterusnya, kita bergerak pada dasar pelajaran kebangsaan. Dasar pelajaran kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pelajaran 1961 adalah berasaskan kepada laporan Razak dan juga laporan Rahman Talib. Matlamat utama dasar pelajaran kebangsaan ini adalah untuk mencapai perpaduan negara yang merangkumi aspek sosioekonomi dan politik. Seterusnya, untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, serta melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan dan bertanggungjawab. Tambahan pula, sebelum laporan Razak 1956, terdapat beberapa laporan atau penyata utama yang dikemukakan ke arah satu sistem pembelajaran kebangsaan, iaitu Penyata Barnes 1950 dan Penyata Fenwu 1951. Di dalam Penyata Razak 1956 diterangkan bahawa setiap kanak-kanak harus diberi peluang untuk mendapatkan pelajaran. Satu sistem pendidikan juga diwujudkan bagi membentukkan masyarakat yang bersatu padu. Dalam Penyata Razak juga diberitahu bahawa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan. Dan pada 1959, Jawatankuasa Penyimak Pelajaran dikaji semula untuk mengkaji semula seluruh pelaksanaan sistem pendidikan yang dicadangkan dalam Penyata Razak. Seterusnya kita beralih kepada dasar kebudayaan kebangsaan. Apa itu dasar kebudayaan kebangsaan? Di mana saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Di mana dasar ini pada tahun 1971, dasar ini digubal dan diperakui melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan. Di mana kongres ini lanjutan daripada Kongres Rakyat pada tahun 1956, iaitu Kongres Kebudayaan Melayu. Dan kongres ini dirasmikan oleh Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Tun Abdul Razak. Seterusnya, kongres ini dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Seterusnya, matlamat. Terdapat 3 matlamat. Kita beralih pula kepada wawasan 2020. Okay.
Wawasan 2020 ini dirangka oleh seorang Perdana Menteri yang keempat, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okay. Tujuan Wawasan 2020 ini adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju dalam bidang perindustrian. Bukan itu sahaja, Tun Dr. Mahathir Mohamad juga menginginkan Malaysia juga maju dari segi politik, sosial, perpaduan dan sebagainya. Okay. Maklumat Wawasan 2020 ini mempunyai 9 maklumat, iaitu yang pertama, mewujudkan negara Malaysia yang bersatu padu. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas. Seterusnya, mewujudkan masyarakat yang demokratik. Yang keempat, mewujudkan masyarakat yang bermoral. Yang kelima, mewujudkan masyarakat yang liberal dan bertolak ansur. Yang keenam, mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif. Yang ketujuh, mewujudkan masyarakat yang penyayang. Yang ke-8, memastikan masyarakat adil dari segi ekonomi. Dan yang terakhir, mewujudkan masyarakat yang makmur. Pada kesimpulannya, dapatlah kita rungkapkan bahawa ke-6 dasar ini memainkan peranan yang penting dalam pentadbiran negara kita. Oleh itu, diharapkan dasar-dasar ini terus diketengahkan dalam pentadbiran negara kita pada masa yang akan datang.